Okay, selamat datang ke Permash Podcast. Borak apa Okay, so tujuan kita buat podcast ni yang dianjurkan oleh Permash, Persatuan Mahasiswa Anak Johor UKM. Tujuan dia adalah untuk kita nak bagi inspirasi lah dekat mahasiswa-mahasiswa dengan cara kita jemput banyak panel, ramai panel yang mungkin akan bagi inspirasi dekat mahasiswa yang tengok podcast kita. Alip? Betul. Saya rasa ini adalah salah satu platform untuk mahasiswa ni. Bagi aku personally, diorang ni boleh ambil contohlah daripada alumni Permaj sendiri, macam mana alumni Permaj ni boleh survive. Diorang boleh survive as academic, diorang punya aktiviti persatuan dan sebagainya. Betul. Tapi still diorang perform dapat dekan. Okay, berdasarkan apa yang Alip cakap tadi, jadi kita nak intro seorang alumni kita. Ya. Orang yang hebat, baru menang anugerah tahun ni lah. Kira tahun lepas lah. Okay, orang yang memang dalam Permash kita anggap dia sebagai rujukan kita. Jadi kita perkenalkan saudara Raihan Sapri. Ya. Okay, jadi Raihan Sapri merupakan alumni Permash tahun sesi 2021-22 dan 22-23. Okay, orang yang aku rasa personally, orang yang kalau buat kebudayaan tu memang dia lah sifunya. Setuju tak, Lip? Setuju. Okay. Sebab kalau kita tengokkan dia punya CV ni cantik tau. Okay. First, dia punya keterlibatan dekat Permaj ni adalah salah satu saya kira yang baik Jaifest Johor Arts and Intellectual Festival di Universitas Indonesia dan juga ISB, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dekat Bandung. Betul. Bandung. Jadinya hasil daripada program yang beliau buat tu, beliau dinobatkan sebagai ikon siswa Johor terbaik kebudayaan. Okay, jadi nak claim lah sajalah, nak claim. Jaifest tu saya lah roommate Raihan tu. Jadi bukan setakat berjoget, saya pun tidur dengan Raihan juga. Okay, itu untuk claim lah. Jadi kita nak pass mic pada panel jemputan kita yang hari ni memang kita jemput special untuk mahasiswa yang tengok podcast kita malam ni. Dipersilakan. Hello, hai, assalamualaikum semua. Terima kasih Permaj sebab jemput saya. Tapi saya okey je. Walaupun dia punya overclaim kan, saya pun macam okey. Okey, saya boleh terima benda tu. Okey. Oh, nak kenalkan diri kan? Cuba kenalkan diri dulu. First episode kan? Saya tak nak klise. Nama saya Raihan. Orang panggil saya Raihan juga. Saya melibatkan diri dalam program since tahun 2 after COVID dan sampailah grad. Macam-macam program terlibat dan salah satunya adalah Permaj sendirilah yang tolong saya walaupun agak beban sikit tapi tolong saya. Okey, gitulah. So untuk pengetahuan semua, Raihan ni as kawan kita juga, dia bukan setakat saya bacakan sikit dia punya pencapaian setakat ni dia dekan setiap semester, betul? Tak. Tidak. Sem 1 saya tak dapat. Tapi mostly dekan lah kan? Mostly dekan, tapi satu tak dapat. Grade first class, betul? Ya, memang kena mention ke benda tu? Mention lah. Okay. And then selain daripada tu, kita juga nak tahu apa benda yang boleh bagi motivasi kat diri kau sendiri sampai kau boleh berjaya kat hari ni motivasi yang macam mana macam pegangan hidup kau, prinsip. Okay. Nampak macam tak ada idea tu. Kenapa soalan dia macam Ke ada lirik lagu ke yang kau tampal kat dinding ke? Okay, motivasi. Sejujurnya saya tak ada motivasi. Saya just orang setuju. Saya kata orang kata ikut by flow je lah. Orang bagi peluang, kita ambil peluang tu tanpa lepaskan. Sebab saya rasa tak semua orang ada motivasi diri sendiri. Sebab saya personally saya tak ada. Dan walaupun tak ada,
saya boleh buat apa yang sepatutnya dibuat oleh mahasiswa untuk masyarakat tu sendiri. So personally saya tak ada, tapi saya ikut flow dan alhamdulillah disebabkan saya ikut flow tu, saya didatangkan dengan orang-orang yang baik, didatangkan dengan orang-orang yang berpengalaman, yang berilmu untuk tolong saya. Jangan gelak. Untuk tolong saya lah untuk capai sesuatu objektif ataupun apa yang perlu saya capai dalam menjadi seorang mahasiswa yang berkualiti tu sendiri. Okay, soalan pertama. Kita terus ke soalan pertama. Oh, tadi tu bukan soalan pertama. Bukan, itu intro. Itu baru intro. Okay. Sabar. Kita podcast kita bagi lama sikit. Okay. Okay, so soalan pertama. Kita kenal Raihan sebagai seorang yang, okay lah, aku kenal Raihan sebagai orang yang soft skill. Orang yang ada seni dalam kebudayaan. Mungkin menari, mungkin yang lain lah. Tapi dari segi kebudayaan, aku kenal Raihan sebagai orang yang ada soft skill kebudayaan. Okay, itu tak dinafikan ya Raihan. Itu tak dinafikan. Dalam tidur pun dia boleh berjoget. Okay, itu boleh cerita tepi Okay, so aku kenal Raihan yang soft skill. Tapi mungkin sebab aku bukan satu fakulti dengan Raihan, jadi aku tak tahu academically Raihan macam mana. Tapi lepas Alipmi dah intro Raihan dekan hampir setiap sem, first sem tu tak kira lah, first year kan, budak-budak lagi. So aku anggap sebenarnya Raihan academic dengan soft skill tu dia balance lah. Dia balance lah, betul Raihan? Balance Okay, jadi soalan pertama kita nak tahu sebenarnya, macam mana Raihan balancekan academic dengan soft skill? Suka bagi soalan klise dulu. Okay, tak apa. It's okay. Dia nak balance antara akademik dengan soft skill tu susah. Sejujurnya sangat-sangat susah. Tapi alhamdulillah saya didatangkan dengan kawan-kawan yang baik. Dan untuk bukan, sorry. Saya tolak tepi awak dulu. Saya didatangkan kawan-kawan yang baik yang boleh mempengaruhi diri saya untuk jadi yang lebih baik. Sebab apa? Kawan-kawan saya berkawan dengan orang yang berilmiah, orang cakap. Dan salah satu pesanan yang diorang bagi kat saya, dia kata seeloknya kamu jadi pesanan daripada salah seorang filosofer yang terkenal iaitu Plato. Dia kata setiap orang ada satu responsible ataupun collective responsible yang mana ia perlu didatangkan dengan kepentingan untuk diri sendiri dan kepentingan dia untuk masyarakat. Maknanya apa yang dia boleh beri kepada diri sendiri dan apa yang dia boleh beri kepada masyarakat. Dan saya sentiasa ulang-ulang ayat itu untuk saya cari. Saya dah usaha untuk diri sendiri, which is saya study lah kan. Kita study, kau main. Dan dalam masa yang sama takkanlah study je. Apa yang kau boleh buat lepas kepada masyarakat tu sendiri. Apa orang kata tanggungjawab sosial yang kau boleh buat kepada masyarakat. Disebabkan itu, saya tiba-tiba ada motivasi untuk buat benda tu. Untuk balancekan antara ni saya perlu buat untuk diri saya sendiri dan saya perlu juga beri untuk orang lain. Macam mana nak bagi kepada orang lain tu melalui itulah program-program yang saya buat, apa-apa semua. Gitu. Tadi apa? Nampak kan? Itu macam tiru moto UKM je. Berkhidmat untuk masyarakat. Ya. Watan. Okay. So aku rasa aku nampak Raihan tu buat benda tu. Kalau semua orang fikir benda yang sama, kita sebenarnya belajar ni bukan nak fikir pasal kita kerja tu benda sama apa yang kita belajar kan. Betul. Setuju. Sama macam awak kan? Ya, betul. Kau kos sebagai sains politik dan kerja sebagai banker. So jauh dia mana dari sains politik kepada banker. So inilah dia dapat soft skill daripada pengalaman program dulu MPP masa form 6. Dia korek semua rahsia. Itu aku baru tahu. Kalau tak ada podcast ni aku tak tahu. Baca CV dia semua. Lepas tu kalau dekat sekolah dulu masa form 6 kita nak tahu masa form 6 dulu. Masa form 6 dulu Raihan mesti nerd kan. Tak tipu. Sejujurnya nerd. Tapi saya berkarisma time tu. Saya marah budak je. Saya boleh marah semua orang. Bapak sentimental. Saya gila kuasa sikit. Tapi akhirnya inilah hasilnya. Bukan hasilnya. Saya marah atas tanggungjawab yang saya perlu buat. Bukannya saya marah membabi buta macam tu. Okay, so dah jawab soalan macam mana nak balance kan academic dengan soft skill. Okay lah, jujur lah.
Raihan seorang yang berat pada akademik atau berat pada soft skill? Sejujurnya kan, kalau korang masuk UKM, even UKM tu berprestige, korang belajar je macam tak adalah weh. Dia macam mana kau nak buat kawan, macam mana kau nak macam cakap at the end, macam nak cari soft skill apa semua. Orang kata kabel lah, kabel. Set kabel. No, bukan. Habis? Kita atas usaha dan Alah. Dia macam apa tadi soalan dia? Lupa dah. Nampak? Itulah, tak datang rehearsal. Macam ni tak datang rehearsal. Soalan dia, Raihan personally seorang yang berat pada akademik atau seorang yang berat pada soft skill? Saya rasa saya berat kepada soft skill sebab daripada soft skill tu saya macam sejujurnya waktu saya buat saya ada beberapa program selain daripada JFS, saya join PBB, saya join Iwata, ada a few program daripada Pemat juga, dan sejujurnya saya sangat busy dengan program dan saya buat kawan dengan program. Saya buat semuanya berkaitan dengan program. Semua macam saya dapat live dekat universiti ni, saya seronok dekat universiti ni sebab program. So saya sangat beratkan dekat program. Dan saya nak kata alhamdulillah lah yang saya boleh balancekan antara dua tu. So jawapannya ialah program. Saya lebih kepada soft skill lah. Okay, aku suka benda tu sebab ikutkan pengalaman aku sendiri berprogram, masa berprogram tu lebih 60% daripada belajar lah kan. So 40% belajar, 60% tu berprogram dan dia nak gain pengalaman kat situ. Sebab bagi aku, pengalaman ni benda yang kita perlu gain waktu sekarang supaya dekat masa kerja nanti kita dapat aplikasikan benda tu. Contohlah kita berprogram nanti kan, kena marah ke, kena apa ke, time tu tengah pressure, tapi benda tu kita boleh adapt masa kerja. Betul, setuju. Saya nak ambil dia punya ni, which is saya nak bagi pengalaman saya waktu interview dekat Commerce Bank dulu. Waktu kat Commerce Bank, dia keep on tanya, awak ni dulu aktif tak dekat mana-mana, dan apa yang awak boleh bagi kepada company kalau awak masuk. Dan personally cara saya jawab ialah saya cakap saya boleh berfikir dengan cepat, saya boleh apa orang kata, critical thinking saya okay sebab saya banyak buat program dan saya terpaksa buat decision dengan cepat dan sebagainya. Dan saya boleh berkomunikasi dengan baik sebab saya selalu deal dengan orang-orang atasan dalam UKM, dengan orang kerajaan, dalam apa semualah. So dia nak kaitkan dia nak kaitkan apa soft skill tu dengan kerja sangat mudah bila you boleh tahu macam mana nak gunakan dia waktu interview tu sendiri dan waktu you kerja tu sendiri, macam mana nak gunakan benda tu. So yeah, saya setuju dengan anda. Cakap pasal kena marah dalam program saya lah yang pernah kena marah dengan Raihan dulu. Personal. Bekas-bekas yang kena marah dengan Raihan dulu. Soalan next. Let me. Ada soalan ni. Ada. Okay. Kita profesional mah. Okay. Kita tahu orang-orang cakap lah, ada student ni, kita tak nak nafikan, ada student 3K kelas, kafe, katil. Betul. Mana dapat tu? Itu banyak kali dapat Okay. daripada prof apa semua. Prof cakap. Dia selalu So ulang-ulang. kita tak nak lahirkan mahasiswa macam tu. Macam mana UKM ni nak didik kita supaya tak nak jadi benda gitu. Macam ni lah kita join program. Banyak je kalau tengok kat UKM ni, persatuan itulah, persatuan inilah, ada persatuan negeri, ada camp UKM. So baru-baru ni ada camp UKM berbentuk kan, pilihan raya. So kat situ saya nampak kegigihan mahasiswa ni, dia nak sungguh-sungguh join tu. Sebab apa? Nanti dia nak gain satu value terhadap diri dia dengan pengalaman yang diorang join. Betul? Betul. Jadinya kita bukan nak cakap kita tak buru dekan for flat. Betul? Nak dekan juga setiap sem. Tapi apa yang lebih penting kita nak dapatkan adalah aktiviti co-curriculum luar daripada intra-akademik kan. Jadinya sebagai seorang yang berpengalaman, apakah pendapat kau sendiri kalau kita ni terlebih sangat berprogram? Sebab ada orang dia burn out sebab itu lah jawatan inilah, jawatan itu, tapi last dia punya akademik ke laut. Sebab ada orang boleh adapt, ada orang tak boleh adapt. Faham. Saya banyak kenal dengan orang yang macam tu dan saya ambil pengajaran daripada dia. Saya takkanlah sebut nama kan, tapi personally saya ambil lah pelajaran daripada dia. Okay, sorry semua. So bagi saya
Tadi soalan apa? Asyik lupa lah. Dia macam Dia banyak kali tau. dia macam banyak sangat menjela-jela sampai tak tahu soalan Okay. yang mana satu. Bagi kau, macam mana apa pendapat kau tentang orang yang terlalu banyak sangat berprogram sampai dia terlupa pasal akademik dia sendiri? Faham. Mungkin saya tak boleh nak judge mereka dari segi macam mana dia orang manage antara akademik dan juga soft skill program dan sebagainya. Sebab saya rasa bila kita dah berprogram ni, personally diri saya sendiri, bila kita dah berprogram, kita dah bantu masyarakat, dia jadikan kita macam best lah benda ni, nak buat lagi. Sebab saya ambil kata-kata daripada Tan Melaka tak silap saya. Dia kata kemewahan terakhir bagi anak muda pada hari ni adalah idealism, which is saya rasa mahasiswa tu dia penuh dengan idea yang macam dia aku ada idea ni boleh bagi kat masyarakat ni. So saya rasa disebabkan terlalu orang kata membuat-buat semangat dia tu nak bagi kepada masyarakat tu sendiri, macam mana dia boleh tiba-tiba ke laut, tiba-tiba macam dah terlalu fokus macam best dalam masa yang sama. Macam saya cakap lah, awak ada dua responsible. Satu responsible kepada diri awak sendiri untuk masa depan awak, dan dalam masa yang sama you nak bagi kepada masyarakat juga. Tapi you kena tahu apa limitasi you sendiri untuk you letakkan sesuatu beban tu. Kalau awak boleh sampai sini, sampai sini lah. Buat takat mana mampu lah. Penat Editor kita nak letak subtitle ni laju dan banyak. Okay. So okay, kita lari sikit soalan. Satu soalan tambahan sikit lah. Boleh kan? Okay. Raihan pemenang ikon siswa Johor kategori kebudayaan, betul? Okay. Sangka tak menang benda tu? Sebab pergi interview. Masa tu aku yang terkejut tau. Dia video call aku. Masa tu okay lah, untuk makluman semula, Raihan tak dapat datang. Jadi malam tu yang wakilkan presiden kita. Okay, jadi soalannya, do you expect you won that category? Sejujurnya ya. Alamak, riak to the ultimate. Dia bukan macam ni sebab anugerah tu ada 3 kategori. Kategori yang pertama dia screening first, resume tu semua. Dan saya lepas, ada 5 orang. Dan lepas tu pergi kepada individu pula, interview individu. And then pergi pula kepada debate untuk bincang isu semasa. Saya dapat tahu saya punya keyakinan tu tinggi waktu saya debate. Sebab waktu debate tu macam mana Dia tanya soalan apa? dia tanya macam mana nak bagi saya dah lupa lah benda. Tapi dia macam something like, tak silap aku, macam mana kita nak bagi balik dekat kawasan setempat kita kan? Bukan, dia cakap macam ni. Dia kata form 5 macam mana nak biar budak-budak form 5 ni sambung belajar, macam tu. So apa punca utama kepada form 5 tak sambung belajar? Macam tu lah. So dia bagi ada seorang ada satu isi dan kau berdebat salah satu sama lain. So disebabkan tu macam dari situ dah nampak. And then perform waktu boleh cakap kat sini? Dia cakap. Waktu individu, saya tiba-tiba interview tu tanya, awak nak kerja tak? Alamak. So inilah punca kerja sekarang. Bukan. Itu saya takkan cakap organisasi mana. Dia tawarkan lah. Dia kata awak nak kerja tak? Saya dah ambil dah resume awak, nanti saya contact awak. Macam tu lah. Daripada boleh ke cakap kat sini? Takutnya. Tapi last tolak Tapi dia tak ni pun. Dia tak email pun. tak Dia baru cakap macam tu. Mungkin kena follow up dengan dia kalau nak kerja tu. Dan saya ada masa 2 minggu je. 2 minggu tu saya dah dapat kerja dekat Commerce Bank tu. So dia kalau macam ni punya skill banyak, orang nak ambil pun tak Orang ragu-ragu rebut lah. Orang rebut lah. Orang rebut lah. Memang rebut lah. Klise. Kita puji ni tak bayar dia Ini memang for free. Tapi di belakang-belakang kita minta. Astaga. Okay. Masa dekat dalam dewan tu, interview tu, kau menari kan? Betul kan? Ya. Dia suruh menari. Dia kata macam ni, awak boleh buat apa ni? Lepas tu dengar sebelum ni punya interview, calon sebenarnya dia suruh menyanyi. So saya macam, saya kena menari ke? Ya, awak kena menari. So saya buka semua langkah yang saya belajar kat dalam tu dengan pakai baju kot tu. Lepas tu
duk sana sini keluar-keluar, apa aku menari ni. Calon-calon lain kan macam okey faham. Calon lain ada yang menari juga tak? Tak pasti. Saya tahu seorang je yang dia daripada UMK kot rasanya. Ke Farid UMK? lah. Bukan. Dia nasyid. Oh, tak tahu. Tak tahulah. Tapi dia menyanyi lah. So macam okay. Faham? Hmm. Okay. So itu kita tanya pasal anugerah tu lah. Sebab anugerah tu adalah rasanya pencapaian terbesar Raihan untuk sepanjang belajar. Ke ada yang lagi besar? Okay lah, dalam kategori kebudayaan lah. Kategori kebudayaan. Is it the biggest achievement you had? Yeah, because it's state right. Oh State. tu dia. Terus English tu. Ya, Terus English. So macam mungkin itu paling besar saya rasa. Untuk Dahsyat. anugerah lah, anugerah. Oh itu paling besar. So share tak dekat family benda tu? Masa share kat family react macam mana? Ini kelakar. Okay. Saya beritahu saya menang. Saya tunjuk piala, dia kata, siapa punya ni? Sebab tak ada nama kan? Bukan, sebab saya pernah cakap dengan diorang saya nak pergi interview dekat SJB apa semua. Diorang doakan je lah. Tapi diorang tak expect pun menang. Sebab sejujurnya daripada saya sekolah rendah, kalau saya masuk pertandingan mesti saya kalah. So macam masuk pertandingan tu kalah, masuk pertandingan ni kalah. So macam maybe dia dah biasa dengan kekalahan saya. So dia macam tak apalah. Faham. Tapi diorang still lah macam tahniah apa semua. Still menghargai dan terkejut lah saya menang. Sebab negeri kan dia macam besar kan tu. Macam mana boleh menang ni? Dia dark sikit. Okay, mungkin sekarang kita boleh berhenti dulu untuk rehat sekejap dan kita sambung selepas ni. So Stay tuned. See you next guys. Okay, welcome back to Permash Podcast. Borak apa Okay. Jadi kita nak sambung borak dengan Raihan. Tapi sebelum kita sambung, aku pas kat Limi. Okay. Soalan ni klise Tadi guys. kita dah cerita pasal pengalaman dia kan, program apa semua. So aku nak tahu what is the most valuable pengalaman kau dalam berpersatuan dekat Permash ni mostly. Kenapa Permash? Permash dululah. Okay. Kau alumni kan. Alright. Okay, Permash dan juga program-program lain kau pernah buat. Tapi program yang berimpak tinggi lah. So apa momen paling indah? Dua soalan aku indah dekat Permash satu, dekat program luar satu. Okay, so silakan jawab. Okay. Asyik bagi soalan klise. It's okay. Okay, dekat Permash macam korang tahulah, punca utama saya dapat anugerah pun Jai Fest Johor. Kena beritahu Johor Art and Intellectual Festival. Okay. Which is saya buat benda tu dekat Jakarta dan juga Bandung. Dan sebenarnya sejujurnya saya suka Jai Fest tu sebenarnya, tapi saya tak nak mengaku sebab tu Permash. So saya tak nak. Hampir lupa asal usul. Dia best lah sebab tu sebelum masuk UKM kan kita macam abang saya pergi UK lah menari. Lepas tu abang lagi satu pergi Korea buat kajian dekat sana. So macam bila kita masuk after COVID dia macam buat apa tak ada buat apa pun. Lepas tu baru tahu kalau nak pergi ke luar negara kau sendiri yang kena buat benda tu dan kau kena datangkan objektif yang sepatutnya untuk kau buat. Faham tak? Faham. So macam kau bayangkan daripada kecil bestnya belajar sini boleh pergi luar negara. Lepas tu bila masuk-masuk tak ada pun, tak ada orang nak offer pun pergi luar negara. Kan? So macam kena buat program. Dan dapat pergi Jakarta, dapat pergi Bandung, which is for me first time pergi bukan first time pergi luar negara, first time pergi Indonesia. Dan sangat-sangat best sebab pergi dengan kawan-kawan. Walaupun banyak drama. Saya tahu banyak dramanya, tapi saya suka Jai Fest tu one of the saya punya biggest achievement sebab saya sendiri yang jadi ketua pengarah dan saya yang handle walaupun menangis sebelum nak pergi. Podcast kita tak ada standby tisu untuk makluman. Okey lah, itu untuk Permash lah. Yang untuk luar Permash saya terpaksa cakap eksplorasi watan kita. Iwata which is program under KDO dan
Ketua Pengarah ada Rafiq, dia punya fellow pemantau. Kena mention macam menang anugerah Abang Adli dan juga Kak Vifa. Sebab sebenarnya Iwata tu adalah first orang kata yang gilap saya untuk buat program lagi. Sebab Iwata tu dia punya, diorang ajar kan, dia macam jelas gila apa yang kau nak bawa. Contoh kita orang bawa 3 objektif, akademik, kita orang bawa ekonomi, lepas tu kita orang bawa sosial. Dan setiap objektif yang kita orang bawa tu ada orang kata masalah yang perlu diselesaikan. Cerita sikit kau buat apa kat sana. Banyak weh. Okey lah, cerita lah. Banyak weh. Dia klise sikit lah, tapi dia macam okay, untuk sosial kita orang rasa sebab kita baru hidup lepas COVID kan. So kita datang sana sebab kita nak satukan balik orang-orang Pangkor supaya dia orang macam kembalikan kehidupan sosial dia orang tu. So tu objektif utama untuk sosial. Lepas tu apa yang kau buat time tu untuk kembalikan time tu duk bagi soalan-soalan ni kan. Kita orang buat satu dah lupa lah, tapi banyak lah, which is festival kebudayaan satu. Festival kebudayaan, and then ada festival macam traditional, and then kita orang buat itu untuk yang social. Dan ada macam-macam festival untuk, salah satunya macam objektif utama lah untuk satukan balik masyarakat, kumpul dalam satu tempat buat aktiviti. Macam tu untuk sosial. Dan untuk ekonomi sebab kita orang rasa sebab lepas COVID kan, so macam tak ada apa orang kata, nak orang-orang kampung atau orang-orang Pangkor tu seiring dengan teknologi, which is kita ajar dia macam mana nak buat digital marketing. Dan kita orang import sendiri daripada Mara Perak turun ke Pangkor untuk bagi tahu macam mana caranya untuk digital marketing tu untuk ekonomi. Sebab kita orang rasa Pangkor kan, tapi diorang still tak ada QR code, diorang still tak ada ada macam-macam masalah lah yang kita orang nampak itu sebagai satu cara untuk menyelesaikan. Mostly orang tua ke biasa sama je semua? Apa dia? Yang korang attach tu golongan muda ke golongan tua? Sebab dia ada 3 objektif. Satu akademik untuk budak-budak sekolah lah. Sebab sabar dulu. Akademik. Teruskan. Untuk akademik, kita orang rasa lepas je COVID, pelajar ni diorang kan hybrid. So nak back to the momentum macam mana nak belajar fizikal tu. So kita orang datangkan dengan modul-modul untuk diorang adaptasi dengan cara pembelajaran terkini lah. Macam kejap-kejap kan, waktu lepas COVID time tu Iwata 2021 saya rasa ke 2022, which is masih hybrid. Time tu masih hybrid belajar. So saya rasa benda tu perlu untuk mereka adaptasi dengan perkara tersebut. So kita datangkan dengan pelbagai modul untuk selesaikanlah masalah tu. Bosan kan? Tapi itulah benda tu yang membuatkan aku suka untuk bagi kepada masyarakat. Sebab aku rasa ni ada masalah, okay, kita datang ke objektif ni, kita datang tanpa buat orang kata kau buat program apa ni, apa yang kau nak cuba selesaikan. Tu sebenarnya salah. Kalau kau nak buat program, kau kena tahu apa masalah dan apa macam mana nak selesaikan masalah tu dengan objektif yang kau bawa. Macam terdiam jugalah. Tapi sebenarnya benda tu macam basic lah sebenarnya. Benda tu part yang pasal lah. Kalau kau buat program, kenalah program yang solve masalah setempat. Betul. Okay. So itu untuk soalan Alip ni. Soalan aku Okay, soalan aku sebab macam dah lama sangat lah diam. Okay, soalan aku, what is the biggest challenges sepanjang kau jadi mahasiswa? Adakah adakah kewangan? Adakah cinta? Soalan cinta tu masalah besar lah, sebab bukan Raihan je hadap Aku pun macam dah termasuk juga. Jadi Raihan, what is your biggest challenges sepanjang jadi mahasiswa? Mula saya terfikir cinta, tapi saya rasa macam cinta personal life. So saya akan kata kawan-kawan lah sebenarnya. Sebab saya rasa kalian pun rasa sendiri, which is saya 3 tahun. Okay, 3 tahun. Bayangkan daripada first sem, saya nampak saya macam saya boleh kawan dengan semua orang lah. Saya boleh kawan dengan orang ni, saya boleh kawan dengan orang ni, saya boleh kawan dengan orang tu. And how come benda tu jadi challenges? Sabarlah. Sabar. Okay, sorry. Dia macam first sem saya boleh kawan dengan semua orang. Second sem saya dah start nampak ada kumpulan-kumpulannya sendiri. Faham tak? Dia macam
kadang-kadang bila kumpulan tu, okay, saya kawan dengan saya kawan dengan Alip, saya kawan dengan Zahin. Bila keluar, semua sama-sama ni time SEM 1. Tapi bila SEM 2, saya nampak, Alip ada grup dia sendiri, Zahin ada grup dia sendiri. So dia macam, saya kena cari grup saya sendiri ke? Dia macam left out sikit lah, sebab masing-masing dah berpecah dengan kawan-kawan ataupun circle yang dia orang nak sendiri. Maksudnya macam masalah dia adalah biggest challenges dia adalah tak ada orang yang stay dengan hidup kita selama-lamanya. Is it Sedih. nak cakap macam tu ke sebenarnya? Lebih kurang, tapi kita tengok kepada konsep kawan tu sendirilah. Sebab saya ingatkan saya akan kawan dengan orang tu sampai habis belajar, tapi at the end of the day tak pun. SEM 2 kita berpisah, SEM 3 baru kita kenal betul-betul siapa kawan yang patut kita stay dan siapa kawan yang boleh beri kita satu manfaat. Sebab saya jumpa kawan-kawan saya yang stay sampai hari ni adalah ketika saya tahun 3, which is saya rasa kawan ni beri saya inspirasi untuk contribute to the society. Kawan ni ni beri saya macam kenangan-kenangan terindah. Tapi serius, tahun 2 tu membuatkan bagi saya kawan tu mencabar, sebabkan tahun 2 saya rasa macam kami terlalu terpisah. Mungkin sebab responsible, which is kalian cakap tadi lah, masing-masing ada persatuan sendiri apa semua. Tapi at the same time macam tak patut sepatutnya untuk terus hilangkan ikatan yang dah bina waktu tahun 1. So lagi pula saya sayang politik. Sejujurnya salah satunya tu dipuak-puakkan dengan parti politik nasional lah sebenarnya. Okay, sabar. Biggest challenge. Ada soalan kesinambungan lah. Okay. Masa banyak lagi. Okay. Momen yang paling kelakar yang Raihan pernah buat dengan kawan, tak kisah Permas ke, Science Paul ke, kawan KDO, kawan college ke, yang paling kelakar memang kalau kau ingat 10 kali lah kau gelak. Apa kenangan tu? Tak boleh tu. Nanti kalau pilih satu, nanti kawan yang lagi satu tu terasa. Mana boleh. Okay, tak apalah. Satu momen je. Yang lain tu kalau nak tunggu episod lain. Meatball ke? Ke nak ingat momen dengan Syed. Syed kalau tengok ingat tak momen dengan Raihan? Dia berlaga-laga mat masa tidur. Bernyanyi. Momen paling gembira banyak sebenarnya. Saya terpaksa cakap banyak. Sebab setiap every program yang saya join tu ada momen-momennya tu sendiri. Safe kan. Ada momen dia tu sendirilah. So saya appreciate every moment dan saya rasa paling best, saya tak boleh nak cakap mana satu sebab semua best. So baik korang join program, tapi program pastikan yang berimpak tinggi, bukannya program yang bodoh-bodoh tak ada objektif yang jelas. Kutuk kat belakang. So maksudnya tak adalah momen-momen macam tak nak share momen-momen yang macam bila ingat balik bangangnya aku buat macam ni dulu. Tak boleh. Okay. Satu je macam paling ni lah, paling terkejal lah. Bukan paling baik lah, paling baik. Tak nak. Paling baik je. Dia waktu tu Ibata kita orang buat site visit. Kalau nak mention nama kawan-kawan, mention je. Okay, mention. Time tu Hamzah punya bangang dia tu. Tahu tak, kita orang pergi resort, kita orang stay kat resort. And then okay, saya bagi tahu dua. Satu dia bagi dua. Satu Hamzah time tu, kau tahu bergajah yang macam budak kecil naik. Gajah yang masa 50 sen, okay, dia menari. So kita orang macam bila kita orang main cloud tu yang macam patung ambil lepas tu dah bosan. And then terus kepada main benda tu. Dan Hamzah adalah orang yang cuba try benda tu sebab dia kata dia dulu. So dia masukkan bunyi lagu je. Benda tu tak bergerak. So kita orang macam apa saya tak gerak tu, dah rosak ke. Lepas tu rupanya bila Hamzah turun benda tu baru gerak. So macam
Okay. Ada maximum weight kot. Ada maximum weight Tak ada cakap apa, sorry Domsa. Lepas tu time tu Manca dengan Erina time tu kita terbahak-bahak sampai Manca sampai ke lantai time tu. And then Guling lah Hamzah. Hamzah gelak time tu sebab dia tak boleh nak macam tu lah. Next. Ni pasal okay, kita orang waktu tu ada intense lah. Macam Iwata juga. Oh sorry doh, tak ada pematch. Tak ada mention lah. Okay, dia waktu tu Iwata kita orang tengah meeting. Dan kita orang kena marah dengan kita orang punya fellow tak payah tahu lah. Dia cakap macam ni. Dia tengah marah lah. Time tu ada satu isu yang sangat besar untuk program. Dan kita orang memang akan, kalau ada perbalahan, kita orang akan ada silent, apa orang kata? Silent treatment. No, dia silent. Dia macam, semua terdiam kejap. After silent moment lah. Silent moment. Ya, silent moment 5 or 10 minutes nanti, fellow tu akan okay balik. Akan cool balik dan akan kembali rational untuk, kita orang lah akan kembali rational untuk cuba bagi pendapat. Dan time tu ada seorang tu, first time join benda tu. Then dia supposedly kan silent moment. Silent moment, so semua diam je. Sebab semua dah tahu. Okay, semua diam je. Jangan cakap apa-apa. Biar dia cakap balik. Okay, baru kita cakap semula, bagi tahu apa rasional yang kita buat apa semua. Budak tu, dia baru first time. Dia macam tak boleh ke kita buat macam ni? Tak boleh ke kita buat macam ni? Dia macam, kau bayangkan orang silent moment tu. Silent moment. Bayangkan orang semua terpaku macam ni. Kena marah. Kena macam dia nak buat apa ni. Tapi budak tu bang, Alamak. bang, tak boleh kita buat macam ni. Bang, tak boleh. Dia memang dumb ways to die. Lepas tu masing-masing dah macam sebab dia tu macam, kau boleh diam kejap lah. Ni memang silent moment. Jangan cakap apa-apa. Kau jangan nak naikkan marah dia balik. So masing-masing macam terima je lah. Memang time tu supposedly sejam 2 jam, jadi menderik sampai 3-4 jam. Harap budak tu dah jadi orang kan sekarang. Harap dah faham. Dah. Sangat dah. Oh, sangat dah. Budak tu actually budak tu sangat hebat lah sekarang ni. Dia memang sangat hebat pun. Cuma dia tak suka silent moment tu. Kalau saya cakap mesti dia tahu siapa sebenarnya. Okay. Harap boleh tengok kan. Nanti kalau kat TikTok kan kat bawah tu ada tempat search. Silent moment tu apa lah. Okay, let me. Last ke? Belum. Belum Ada lagi masa. Okay, apa yang aku nak tanya ni, pasal kos korang lah, as a sains politik punya. Korang sebenarnya walaupun dipisahkan dengan parti politik luar, ada bergrup-grup sebagainya, tapi yang aku nampak mostly budak sains pol ni, dia berjaya kan. Ada kejayaan lah. So dia ada position in kerajaan ataupun NGOs punya organisation. Jadinya aku nak tahu lah, korang ni sebenarnya apa yang kau fikir apa lah sampai korang punya cara berfikir tu boleh jadi kritis. Ke sebab korang suka tanya soalan cringe tu. tak ada, aku nak tahu kan. Macam aku pun sendiri lagi dah nak graduate. So aku nak tahu lah macam mana aku nak offer dekat company supaya aku ni ada value dekat dorang. Soalan dia sebenarnya simple je. Tapi dia budak bahasa Melayu. Kena huraikan. Faham, saya faham. For me sebab kita sains politik dan saya terpaksa cakap benda ni sebagai realiti yang sepatutnya kita terima. Sebenarnya ada je yang macam flop, yang macam ambil sains politik ni sebab nak degree je. Ada yang mempergunakan sepenuhnya kapasiti sains politik tu sendiri. Sebab sejujurnya bila diorang masuk, diorang dah ada, saya mention boleh kat sini? Boleh ke? Kalau tak boleh saya censor lah. Diorang ada politik nasional diorang sendiri. So bila you masuk sains politik, you dah ada connection sendiri daripada jalur mana yang you nak pegang. So for me, kawan-kawan saya banyak je berkawan dengan UMNO, saya berkawan dengan Muda, saya berkawan dengan PH, saya berkawan dengan PAS dan sebagainya. Dan diorang yang belajar sains politik tu adalah mereka yang dah ada jalur daripada parti diorang sendiri. Dan mungkin disebabkan tu, diorang tahu macam mana nak gunakan okay, saya budak sains pol, saya boleh buat ni dekat ketua-ketua diorang untuk
macam mengarut kan. Tapi itulah realitinya. Untuk kau naikkan diri sendiri dekat parti, macam tu. Bila you dah ada nama dekat parti, orang tu akan sentiasa tarik you untuk buat sesuatu yang mungkin daripada segi kemahasiswaan. Sebab bagi saya parti-parti politik ni sangat suka dengan kemahasiswaan sebab diorang boleh tarik undi muda. So macam tu lah. Dan saya rasa value-nya tu adalah pada diri sendiri lah. Sebab bagaimana you nak gunakan, okay, kapasiti you adalah sains politik, macam mana you nak gunakan tu untuk sebagai senjata pada masa depan you. Sebab okay, saya petik lagi seorang tokoh. Rasa kalau macam tak kena kita sensor je boleh je. Dia which is salah satu Presiden Amerika Syarikat, JF Kennedy. John apa F tu? Kennedy. John F Kennedy je lah. John F Kennedy dia kata macam ni. Jangan tanya apa yang negara boleh bagi dekat you, tapi tanya apa yang you boleh bagi dekat negara. So kolektifnya adalah macam mana kau belajar sains politik, macam mana kau nak bagi benda tu kepada diri kau sendiri dan juga masyarakat, dan macam mana kau tak boleh orang bagi kau je, okay, aku belajar sains politik ni, so apa yang orang boleh bagi kat aku. Sebaliknya kau yang kena cari sendiri untuk kau bagi kepada orang lain. So itu kira macam falsafah hidup budak sains politik lah. Tak. It's not apa yang Tak, itu aku cuba relatifkan dengan apa yang aku ni, tak, bukanlah falsafah yang dia orang pegang. Dia macam at the end of the day, macam kau bahasa Melayu kan, kalau kau tak cari macam mana jalan untuk kau keluar, macam mana kau nak hidup? So kau itu berbalik kepada diri sendiri, macam mana you nak bagi kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Macam tu. Kau nak bahagikan mak bapak kau, tapi macam mana kau nak bahagikan dia? Macam tu lah. Itu orang kata akar kepada macam mana sesuatu benda terjadi, macam mana peluang-peluang yang kau dapat tu. So sekarang kan Raihan dah graduate. So kerja tu di luar bidang apa yang kau belajar sekarang. Jadinya nak tanyalah, sekarang ni masih aktif ke tidak politik luar, ataupun masih sunyi-sunyi dah makin lama, sepi? Sejujurnya sekarang dah start turning down lah sikit, sebab dah tak ada PRN, dah tak ada PRU apa semua kan. Tapi still masih aktif, cuma tak berapa aktif macam sebelum ni waktu mahasiswa dan waktu ni lah, waktu aktif, waktu PRU, PRN. Mesti korang tahu sendiri macam mana. Lagi pula kita dekat UKM, masing-masing tahu macam mana betapa kuatnya politik nasional tu beri impak kepada mahasiswa tu sendiri. Tolong sensor kalau rasa benda ni sensitif, maafkan saya. Okay. Jadinya, so aku tak rasa kau akan kekal di pekerjaan yang pertama kau ni kan. Setiap kau ada next plan. Tapi kita orang nak tahu lah. Kalau boleh, apa next plan kau? Bukannya nak tahu detail. So as a common, benda yang kau akan buat lah secara umumnya. Apa next plan kau? Takkanlah kau nak jadi macam ni. Mesti kau nak bagi benefit balik dekat orang, dekat masyarakat. So tu concern saya sebenarnya bila saya masuk bank. Bila saya masuk bank, saya terlalu busy. As a banker, saya macam, bayangkan saya bangun pukul 5.30, saya pergi kerja, sedangkan saya masuk pukul 9. 5.30 bangun, pergi MRT sebab saya tak nak jam. Lepas tu pukul 9 masuk, balik pukul 6, sampai rumah dalam pukul 8, dah makan, lepas tu tidur, ulang. So bila benda macam tu macam, tak ada life lah macam ni. Corporate slave lah. Corporate slave sangat. And then terfikir juga, dulu macam selalu bagi kepada orang, sekarang macam dah tak boleh nak bagi sebab ada kena bagi kepada diri sendiri balik. Tapi saya rasa benda ni adalah, orang kata, jalan hidup yang sama je. Macam semua orang akan lalui pace tu, which is dia macam, ni adalah masa untuk kau bina diri kau sendiri dulu. So mungkin saya akan slow down, akan macam buat masa ni dah umur 24 ke 30 tu akan fokus kepada kerjaya dulu, bina betul-betul pengalaman yang boleh beri kepada diri sendiri dan juga family juga. Dan mungkin akan kembali aktif after 30 or something lah. Maknanya sekarang adalah pace untuk diri sendiri dulu, bukan untuk masyarakat, sebab kita dah aktif dekat mahasiswa kan. Tu untuk diri sendiri lah. Yang lain saya tak tahu. Ada juga kawan-kawan Science Pol yang dah beri semula kepada masyarakat. Tapi for me,
personally saya tak dapat nak penuhi benda tu sebab saya ada tanggungjawab untuk diri sendiri saya. Tanggungjawab kepada diri sendiri dulu. So ya. Tapi Karahan, okay, kita berbalik pada soalan yang sedikit slow down sikit Okay. Apa yang buatkan kau pilih sains politik sebenarnya? Dan adakah ini pilihan pertama kau masa isi UPU dulu? Ya, pilihan pertama. Dan, And why? Ha? And why? Ish, sensitif. Sangat sensitif. Dia punca utama dia sebab time tu for the first time kerajaan BN tumpang. Kita boleh borak apa topik ni? Tak apa. Nanti apa-apa kita punya editor buat kerja. Okay, dia macam tu the first time Barisan Nasional tumbang, and then politik time tu sangat menarik, which is PH naik, lepas tu tiba-tiba ada langkah syaratan lah, ada pelbagai orang kata drama-drama politik dan sebagainya. Tapi apa yang membuat saya trigger untuk belajar politik adalah saya tahu politik tu adalah satu punca kuasa yang boleh untuk kita pegang sesuatu. Faham tak? So saya nampak itu sewaktu saya jahil lagi lah. Saya nampak kalau saya ada politik, saya ada kuasa politik, saya boleh pegang kuasa dan kuasa tu boleh untuk mempengaruhi orang lain. Itu apa yang saya kejarkan waktu saya nak mula-mula sekali masuk politik. Dan lepas saya belajar, jumpa dengan orang ni, jumpa dengan cikgu, lecturer dan sebagainya yang bagi tahu apa sebenarnya tanggungjawab politik yang sebenarnya, baru saya sedar, politik is not for everyone. Politik is something yang macam hanya untuk mereka yang boleh beri sesuatu tu betul-betul untuk beri kepada masyarakat. Sebab tanggungjawab politik tu besar. Bukan sekadar untuk kau dapatkan kuasa, tapi macam mana kau nak gunakan kuasa tu untuk kau bahagi-bahagikan. Okay, ini adalah tanggungjawab sosial, ini adalah tanggungjawab kau untuk mencerahkan masyarakat, ini adalah tanggungjawab tu. Banyak tanggungjawab yang kau perlu galas dalam untuk kau ambil politik, dan dalam masa yang sama politik tu adalah punca kuasa kepada semua benda. Macam tu. Okay. So macam tapi betul jugalah apa Raihan cakap tu. Sebab aku teringat tau satu kata-kata ni lah. Dia cakap kita mungkin boleh lari daripada politik tapi politik sebenarnya takkan lari daripada kita lah. Sebab macam mana kita tolak politik pun politik tetap akan effect kita punya ekonomi, kita punya life. Orang yang tak ambil tahu pasal politik pun tetap akan terkesan dengan politik. So tapi kita bukanlah nak cakap podcast kita ni pasal politik kan. Sebab kita ada budak bahasa Melayu, kita ada budak sains politik, kita ada budak undang-undang. Jadi kita politik tu sebenarnya bukanlah sekadar berparti, tapi how it affects kita punya life lah. Okay. So soalan terakhir sebelum tutup. Let me ada. Okay, let me bagi. Tapi kejap. Saya risau lah tadi saya punya percakapan. Tapi saya ambil sains politik tu sebab mula-mula saya ingatkan saya nak kuasa. Sebab saya rasa best lah ada kuasa, ada boleh buat apa-apa. Tapi at the same time bila belajar apa semua, politik tu banyak tanggungjawabnya. So saya sedar benda tu, sebab tu saya masuk bank. Untuk sementara waktu lah kan. Okay. Sementara waktu. Jadinya kita dah habis segmen untuk politik, akademik, pengalaman semua. So last lah, apa pesanan Raihan? Klise Dia bukan klise, tapi ni memang every podcast memang macam ni lah, last ada pesanan. Okay. So apa pesanan kepada mahasiswa kat sana? Bukan setakat mahasiswa Johor, bukan setakat UKM, tapi worldwide. Just daripada worldwide lah dekat dalam negara lah. Ni satu dunia tengok. Dalam Malaysia lah. Bakal ada sejuta subscriber Allah. Semua doakan. So apa pesanan Raihan kepada mahasiswa ni supaya dia menjadi mahasiswa yang holistik, berpengalaman, tiba-tiba menggunakan bahasa Melayu bakunya. Kita kena bangga kita kos bahasa Melayu. Apa pesanan lah untuk mahasiswa kat luar sana supaya diorang ni ada value selepas diorang graduate? Sila kongsikan. Pesanan saya rasa personally saya pun bukannya orang yang baik, bukannya orang yang berpengalaman, bukannya orang yang sangat-sangat berilmu. Saya pun manusia biasa, saya pun banyak buat kesilapan, saya pun bukanlah orang yang hebat untuk didambakan ataupun diidolkan. Tapi satu pesanan yang saya rasa saya perlu bagi kepada semua adalah bila kau ada peluang,
dia beza tau bila kau nampak peluang dengan kau capai peluang tu. So apa saja peluang yang ada kat depan mata kau, cuba kau ambil. Bila masa contohnya sebagai seorang pelajar, kau nampak boleh join program ni, apa dia punya impaknya pada diri kau, apa impaknya kepada, saya cakap tadi lah, pada masyarakat apa semua. Better kau ambil daripada kau tengok je kawan-kawan kau, best ni diorang buat ni, best ni buat ni. Sebab kau tak tahu, dan kau, kalau kau takut pun untuk grab the chance tu, kau patut cuba je. Sebab at the end of the day kau akan tahu apa result yang sepatutnya kau dapat dan apa sebenarnya value benda tu kepada diri kau sendiri. So apa-apa peluang ambil je, jangan lepaskan. Dan kalau boleh warnai kalian punya masa belajar tu dengan perkara-perkara yang boleh membantu you untuk masa depan lah. Sebab ya, sangat penting untuk kita memikirkan bagaimana peluang itu boleh beri impak kepada kita pada masa depan. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, banyak saya guna kat interview dan saya pass a few interview dan saya terpaksa pilih Commerce Bank lah. So macam benda tu, dulu saya rasa macam macam mana nak buat program ni, takut macam mana nak handle program ni, lepas tu macam mana nak soft skill, takut apa semua. Tapi at the end of the day, saya boleh je buat dalam masa sama. Saya belajar banyak benda lah benda ni. Itulah klise kan. Tapi macam Ryan cakap, sebenarnya soft skill tu lah punca dapat interview. Dah berjaya dalam interview. Salah satu lah, selain daripada kabel. Okay, so itu saja daripada Permash Podcast Borak Apa untuk episod pertama. Terima kasih juga kepada Saudara Rehan sebab sudi bersama-sama dengan kita dalam episod pertama. Kita terus jemput awak ke sini ke. Permash Podcast siri yang pertama, episod yang pertama. Jadinya nantikan kepada semua episod akan datang dah ini. Siapa? Rahsia lah. Kita rahsiakan. Tapi insyaAllah kita akan bawakan individu yang lain yang ada pengalaman hidup dia supaya objektif kita yang pertama tadi tercapai. Betul lah Zain? Kita nak bagi inspirasi. Okay, so tutup. So this is penutupnya. Akhirul kalam. Akhirul kalam. Wah, lama. Arab pula. Salah kos kau ni. Jadinya terima kasih kepada semua yang dah menonton. Jadinya saya harapkan semua nantikan episod akan datang. Tajuk yang akan datang. Lagi? Apa yang kita akan bawakan? Jangan lupa follow, like and share. Itu punya. Kita pun nak cari sponsor. Ada mana-mana yang nak sponsor ke, Rehan sendiri ke, alumni mungkin. Kita tak ada masalah. Kita ada banyak ruang iklan ni. Kiri kanan ada ni. Penuh sini atas bawah, kiri kanan. Boleh, macam-macam boleh. Okay, so itu saja. Terima kasih. Jumpa pada Episod waktu yang sama. Episod akan datang. Permash Production. Tak apa, first episode macam ni. Permash Podcast Borak Apa Bye.